Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1104. Antara paparan utama. Mahukan SOSMA tanda tidak faham maqasid syariah. Peserta putus rezeki projek diambil kesedar. Tak mahal, bangunkan aplikasi seperti MySejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menurut rancangan Malaysia ke-12, RMK-12 Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA, Akta Hasutan 1948, Akta Pencegahan Jenayah, Akta Pencegahan Keganasan, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dan Kanun Keseksaan 1957 akan dipindah bagi meningkatkan keselamatan dan ketenteraman awam. Jom kita rentas SOSMA yang menjadikan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin begitu terkilan apabila kalah undi belah bahagi di Parlimen pada 23 Mac lalu. SOSMA digubal untuk membendung aktiviti seseorang atau kumpulan yang mahu mengguling atau melemahkan negara. Antara aktiviti yang dianggap ancaman di bawah SOSMA termasuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang atau harta atau menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan itu, membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong, memudaratkan ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya, atau yang memudaratkan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Malangnya, undang-undang ini sering disalahgunakan untuk menekan ahli politik yang menentang kerajaan. Ia bukan undang-undang yang dilihat berjaya merehabilitasi pengganas. Malah apabila seseorang ditahan bersama kumpulan yang radikal dan dikenakan tekanan emosi, keadaan individu itu akan menjadi lebih teruk selepas dibebaskan. Rakyat tidak mahu keganasan, tetapi pada masa yang sama, rakyat menolak SOSMA yang begitu mudah disalahgunakan. Hamzah bagaimanapun mencadangkan untuk melanjutkan Subsection 4-5 SOSMA 2012 bagi tempoh 5 tahun lagi dengan janji bahawa ia tidak akan digunakan ke atas pembangkang. Ia satu janji yang sukar dipercayai oleh pemimpin Pakatan Harapan. Namun, Hamzah berkata beliau akan mencadangkan usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa Subsection 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dibentangkan sekali lagi di Parlimen sebelum 31 Julai depan. Katanya Kementerian Dalam Negeri KDN juga akan mencadangkan supaya sidang khas Dewan Negara diadakan sebelum 31 Julai depan iaitu tarikh tamat tempoh kuat kuasa Subsection 4-5 SOSMA untuk membincangkan usul pelanjutan itu selepas ia dibawa semula ke Dewan Rakyat. Malah saya sudah bercakap dengan beliau yang di-Pertua, ada beberapa isu yang kita harus lihat bagi membolehkan usul itu dibawa ke Parlimen pada masa depan. Katanya pada sidang media selepas sesi libat urus bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan berkaitan SOSMA. Katanya lapor berita harian pada 1 April lalu. Untuk rekod Subsection 4-5 SOSMA adalah bagi membolehkan polis terus menggunakan kuasa khas di bawah subsection itu untuk melanjutkan tempoh penahanan individu yang ditangkap dan ditahan bawah SOSMA hingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan di hadapan magistrate. Hamzah berkata pelanjutan tempoh kuat kuasa subsection itu untuk memberi instrumen siasatan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM terhadap tahanan mengikut SOSMA. Ketika SOSMA diwujudkan pada 2012, kata Hamzah, kerajaan pada masa itu merasakan tempoh prosedur penahanan 28 hari berkenaan adalah mencukupi. Sampai 5 tahun, kita rasa tidak cukup dan sambung lagi hingga sekarang. Sampai sekarang pun, kita rasa ia perlu disambung. Ia tidak bermakna mencukupi 28 hari itu, selepas itu tidak ada lagi. Ia boleh dikurangkan namun tidak bermakna ia boleh dihapuskan sama sekali, katanya. Terdahulu, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin dalam hujahnya di Dewan Rakyat menegaskan bahawa tahanan SOSMA diperlaku seperti binatang. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amalan Nasional itu bercakap atas pengalamannya sendiri sebagai peguam yang pernah mengendalikan kes-kes SOSMA termasuk pernah berunding di penjara apabila tahanan SOSMA mogok lapar. Kerana itulah beliau dan Wakil Rakyat Pakatan Harapan semasa undian belah bahagian 23 Mac lalu antara 86 ahli parlimen yang menolak usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa Subsection 4-5 SOSMA untuk tempoh 5 tahun lagi. Tuan Speaker, saya membantah
undang-undang ini, membantah usul ini. Setelah saya mendengar ucapan daripada menteri tadi, saya boleh buat kesimpulan beliau tidak memahami SOSMA sebenarnya. Tetapi beliau kelihatannya macam nampak macam faham, tapi sebenarnya tak faham. Kalau beliau faham, beliau tentu tahu tak boleh terima SOSMA ini. Saya bagi contoh tuan speaker, tengok Seksyen 30 SOSMA itu, di mana Seksyen 30 mengatakan memberikan satu kuasa yang amat besar kepada pendakwa raya. Hingga mahkamah pun diikat tangan mereka. Menurut beliau, SOSMA ini adalah satu undang-undang yang begitu zalim yang tidak boleh sepatutnya dipertahankan. Masalahnya bukan kita menentang ataupun kita menyokong keganasan dan sebagainya. Itu bukan isunya. Isunya adalah walaupun kita hendak menegakkan undang-undang, kita mesti memikirkan soal keadilan. Keadilan ini bersifat mutlak dan keadilan mesti diberikan kepada semua orang. Walaupun kepada orang yang kena tuduh, walaupun kita benci kepada dia, ujar Hanifah. Menurut beliau, walaupun kita sayang Malaysia tetapi tidak boleh sama sekali kezaliman dikompromi. Kalau kamu hendak menghukum satu-satu perkara, kamu kena melihat hukuman itu sebahagian daripada tasawur kamu. Kalau kamu tidak faham maqasid syariah, macam mana kamu boleh buat satu hukuman? Ini adalah disarankan oleh maqasid syariah. Kamu tidak faham maqasid syariah itu apa? Tegasnya. Sebanyak 10 NGO hadir dilaporkan memberi sokongan kepada KDN berkaitan keperluan kepentingan Subsection 4-5 SOSMA. Tuan-tuan, ini bukan April Fool. Ada NGO yang mahu undang-undang zalim ini diteruskan. Bagaimana kalau saudara mara kalian sendiri ditahan tanpa penjelasan apa kesalahan mereka dan diperlakukan seperti binatang? Jika benar usul yang sama akan dibentang semula, adakah rakyat sekali lagi akan menyaksikan mereka yang dahulu begitu kuat menentang SOSMA kini berdiri di belakang pencinta undang-undang zalim ini? Atau adakah mereka akan terus menjadi munafik? 585 peserta projek Agropolitan Kelantan Selatan di Taman Agropolitan Rantau Manis, Gua Musang dan keluarga mereka putus punca rezeki apabila projek tersebut diambil alih Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar. Menjelaskan mengenai projek tersebut, Hisham Fauzi menegaskan pada asalnya projek tersebut dikendalikan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) dengan kerjasama Kesedar. Selepas kerjasama taman, ECERDC telah menyerahkan projek itu sepenuhnya kepada Kesedar berkuat kuasa 1 Januari lalu. Projek Taman Agropolitan Rantau Manis Gua Musang ni ialah dipilih rakyat termiskin negeri Kelantan pada tahun 2009. Pada tahun 2009 dipilih 500 lebih ni daripada kalangan rakyat termiskin negeri Kelantan. Hak tak ada gos karo. Tak ada tanah, tak ada getah, tak ada padi, tak ada hijau. Dipilih, diletak dalam hutan Gua Musang. Bui tanah neka sore, bui tapak rumah. Lepas tu bui rumah PPRT sebutir sore, rumah Ikasih. Rumah orang miskin tu lah, rumah rakyat termiskin Ikasih tu, bui sebutir sore, guna protokol Ikasih. Dan demo ni budak tanah kelapa sawit. Selepas daripada tahun 2009 sampai tahun 2021, pokok besar dah lah. Nenek, boleh ambil hasil. Bila boleh ambil hasil, tiba-tiba ECER ni, yang jadi tuai projek ni masa tu, telah pun serah projek ni kepada Kesedar. Bila serah kepada Kesedar, maka Kesedar telah buat keputusan untuk ambil ladang ni dan semua dewan ini diminta untuk serah ladang. Hisham berkata demikian dalam ucapannya pada program Demi Kelantan Apa Telah Terjadi kepada Negeri Kita siri 02 pada 1 April lalu. Penyelesaian yang diputuskan pihak Kesedar dan ECERDC dikatakan tanpa berbincang lanjut dengan peserta projek yang mengakibatkan mereka kehilangan punca rezeki. Hisham berkata pagar kawasan ladang telah dikunci dan para peserta yang sebelum ini mencari rezeki bergantung kepada hasil kelapa sawit tidak lagi dibenarkan masuk ke lot sawit masing-masing. Menurut Hisham, ada di kalangan peserta yang memelihara lembu di kawasan ladang berkenaan tidak dibenarkan menjenguk ternakan mereka. Katanya 10 peserta telah ingkar dan memasuki ladang tersebut untuk mengambil hasil dalam kebun masing-masing kerana mereka sudah terdesak kerana sudah bergolok gadai untuk meneruskan kehidupan. Bagaimanapun, mereka didakwa mencuri hasil kelapa sawit dan ditahan oleh pihak polis berdasarkan laporan daripada Kesedar. Menurut laporan, sebagai ganti, satu surat penyerahan pemilikan kediaman diedarkan kepada peserta program untuk ditandatangani. Tetapi peserta tidak setuju.
Mengikut kandungan surat, peserta yang bersetuju menandatanganinya akan diberikan surat pemilikan rumah e-Kasih yang sudah kami duduki sekarang serta menerima gratuiti penyertaan RM700 sebulan hanya untuk tempoh setahun bermula Januari 2022. Ketika ini, peserta yang enggan menandatangani surat itu telah hilang punca pendapatan. Sebelum ini, purata pendapatan bulanan kami bekerja di ladang adalah sebanyak RM1,500 sebulan. Kehidupan kami kini semakin tertekan apabila terpaksa bergolok gadai, barang kemas dan menjual barangan berharga bagi meneruskan kelangsungan hidup, kata wakil peserta seperti dipetik media. Kerana itu, peserta nekat melantik Peguam Hisham Fauzi dari Hisham Fauzi dan Associates Kota Baru bagi mempertahankan hak mereka. Pertama, kerana kami ingin membawa kesedar ke mahkamah demi mempertahankan hak kami atas lot yang telah kami usahakan dari asal hinggalah mengeluarkan hasil sekarang. Kedua, untuk mempertahankan diri kami di mahkamah kerana kesedar telah membuat laporan polis menuduh kami mencuri hasil sawit dari lot berkenaan. Bagaimana kami boleh dituduh mencuri sedangkan lot berkenaan adalah hak kami dari awal lagi, keluh wakil peserta berkenaan. Mengulas lanjut, Hisham mempersoalkan apakah pengerusi kesedar Nik Muhammad Abduh tahu mengenai apa yang berlaku kepada peserta yang miskin ini. Kalaulah kita bercakap pasal Islam, kita ni negeri tempat istirahat golongan fakir miskin. Tetapi kalaulah golongannya seperti ini kita hambat keluar daripada tanah masing-masing. Kita tidak benarkan mereka mengambil hasil daripada titik peluh mereka. Adakah kita benar-benar melaksanakan seperti yang kita cakap? Soal Hisham. Beliau juga membangkitkan bahawa projek Agropolitan Kelantan Selatan itu telah menelan belanja RM240 juta dengan matlamat mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat miskin tegar sekaligus meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Namun, kata Hisham, apa yang kesedar hari ini buat ialah melantik kontraktor untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, orang kampung melompong. Sedangkan wang RM700 sebulan tidak mencukupi. Lepas setahun, apa seterusnya? Bidasnya. Hisham mendakwa peserta teraniaya kerana pihak kerajaan lepas tangan. Jika inilah yang berlaku, ia bukan ajaran Islam, tetapi gejala penyakit Ruwaibidah yang kini ditanggung oleh pemimpin. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan, yakni dipercayai dan didustakan. Percakapan orang yang benar diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Baginda SAW ditanya, siapakah golongan Al-Ruwaibidah itu? Maka baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara, mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam penjelasannya berhubung MySejahtera berkata, pemindahan pengurusan aplikasi tersebut pada 26 November tahun lalu adalah antara Majlis Keselamatan Negara MKN dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, bukan antara pihak swasta dengan kerajaan. Beliau berkata ketika MySejahtera dibangunkan, hak milik aplikasi itu diberikan kepada MKN dan syarikat berpangkalan di Singapura. KPI Soft Malaysia Sdn Bhd pula bertanggungjawab menguruskan aplikasi berkenaan. Bagaimanapun, jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen mempunyai pendirian yang bercanggah berhubung pembangunan dan perolehan aplikasi MySejahtera. PAC akan memanggil Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin untuk hadir di hadapan PAC pada pertengahan April ini. Tambahan pula, ia membabitkan isu berhubung keselamatan data peribadi rakyat sekaligus mengelakkan ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan atas maklumat peribadi rakyat, kata pengurusi PAC Wong Kah Wah. Apa yang menjadi kebimbangan ramai pihak ialah pengakuan Khairy sendiri bahawa syarikat berpangkalan di Singapura KPI Soft Malaysia Sdn Bhd bertanggungjawab menguruskan aplikasi berkenaan sejak 20 April 2020. Kenyataan tersebut mengundang kecaman pelbagai pihak, khususnya pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini membimbangkan tatkala kerajaan Malaysia telah melibatkan entiti asing tanpa kontrak atas tujuan CSR untuk membangun dan mengurus perisian yang mengumpul data pribadi dan sensitif rakyat Malaysia, kata Anwar. Anwar berkata Menteri Kesihatan juga gagal untuk menjawab persoalannya tentang tender terbuka dalam hal tersebut. Ini membawa maksud terdapat aspek yang tersembunyi daripada pengetahuan umum tentang MySejahtera. Saya kini menggesa sebuah siasatan yang komprehensif oleh Parlimen dimulakan bagi mengenal pasti segala perihal melibatkan MySejahtera bagi memaknai konsep ketelusan dengan maksud kerahsiaan data pribadi dilindungi dari watak-watak yang tamak yang hanya mahu mencari keuntungan daripada data pribadi rakyat Malaysia, tegasnya.
MySejahtera mempunyai 38 juta pengguna berdaftar. Ia mengandungi maklumat mengenai wabak COVID-19 di Malaysia, termasuk individu kes positif, lokasi mereka dan mereka yang berada di bawah kuarantin di rumah, selain data peribadi pengguna termasuk nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan semakan masuk di premis awam termasuk ke Bukit Aman. Malangnya semua ini boleh diakses oleh pihak penyelenggara MySejahtera yang diakui Khairi sebagai pihak syarikat yang berpangkalan di Singapura. Sementara itu, menjawab isu rundingan bagi kos lesen aplikasi MySejahtera, Khairi berkata proses rundingan kini di peringkat akhir dan semakin hampir ke fasa menandatangani perjanjian. Harga yang saya dengar di pasaran 300 juta ringgit lebih. Tetapi saya boleh nyatakan di sini bahawa harga yang kita runding ini jauh lebih rendah daripada 300 juta ringgit, katanya. Sekejap, berapa 300 juta? Ahli sebuah NGO yang menamakan diri mereka Gerak Independen, Ravi Sundaralingam, mendakwa MySejahtera tidak memerlukan kos yang tinggi untuk dibangunkan. Saya ragu ia menelan kos lebih $238,000 untuk 3 model awal yang dibangunkan pada Mac 2020. Ini tidak mengambil kira pengendalian dan pengurusan aplikasi sedemikian. Hari ini terdapat aplikasi perbankan mudah alih siap untuk diguna pakai yang tersedia secara komersial dan mempunyai ciri yang lebih kompleks daripada MySejahtera yang boleh dibangunkan dan disesuaikan dengan harga kurang daripada 1.2 juta ringgit, kata pembangun aplikasi berkenaan. Tegas Ravi dalam tulisannya dalam portal digitalnewsasia.com. Beliau yang mendakwa memiliki 23 tahun pengalaman dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi berkata kebimbangannya bukan jika aplikasi MySejahtera mentah tanpa data dijual atau disimpan oleh kerajaan. Tetapi katanya yang menjadi kebimbangan adalah penyalahgunaan analitik pengguna dan data alokasi yang direkodkan. Katanya MySejahtera mengumpul 2 jenis data iaitu jenis pertama mengaitkan maklumat peribadi pengguna berdaftar seperti nama, pengenalan, alamat dan status vaksinasi dan jenis kedua pula berkaitan premis perniagaan dan bukan perniagaan yang dikunjungi oleh pengguna aplikasi MySejahtera. Saya tidak fikir rakyat sedar bahawa data yang dikumpul oleh MySejahtera apabila dianalisis oleh pakar boleh digunakan untuk semua jenis model, tingkah laku pengguna serta premis perniagaan dan bukan perniagaan. Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung data MySejahtera digunakan untuk produk dan telepemasaran tidak menggambarkan tahap sebenar keseriusan isu tersebut, ujarnya. Menurut beliau, seorang penganalisis sains data boleh meramalkan banyak perkara tentang kelakuan pengguna serta premis perniagaan yang berdaftar dengan MySejahtera. Maknanya implikasi MySejahtera jauh lebih luas berbanding apa yang diketahui oleh rakyat. Justru menarik untuk dikongsi cadangan Ravi berhubung isu MySejahtera, iaitu pertama menghentikan pengimbasan wajib kod QR dengan menggunakan aplikasi MySejahtera dan menghadkan penggunaannya kepada merekod status vaksinasi dan maklumat awam sahaja. Kedua, pemadaman kekal semua data lokasi imbasan mentah yang dikutip oleh MySejahtera daripada semua pengkalan data serta sebarang hasil data yang dianalisis dan disatukan yang tertakluk kepada proses analisis ramalan. Ketiga, mengenakan hukuman penjara mandatari bagi sesiapa yang memiliki data peribadi dan lokasi MySejahtera mentah serta sebarang derivatif atau hasil data yang telah dianalisis dan disatukan menggunakan sebarang alat analisis ramalan. Berdasarkan potensi pencerobohan terhadap privasi pengguna, individu dan premis, kerajaan wajar berterus terang berhubung pembangunan dan perolehan aplikasi MySejahtera. Siapa MySJ untuk jual mahal? Banyak lagi syarikat teknologi maklumat yang boleh mengambil tempatnya, bukan sahaja tender kepada semua pihak awam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan PAC demi keadilan rakyat Malaysia. Ingat, maklumat di hujung jari, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.